juga pelajar-pelajar, terutamanya dari segi kebolehan daya tindak mereka terhadap situasi sebegini. Jadi oleh itu hari ini kita kumpulkan guru-guru bersama 2 orang hebat ini untuk kita mendengarkan sesi webinar dan apakah yang terbaik yang perlu dilakukan oleh guru-guru berdasarkan pandangan pakar-pakar ini, insya-Allah. Baik, sebelum kita memulakan sesi webinar kita pada pagi ini, kita ingin menjemput Tuan Pengetua SMK Bom Sempurna, Tuan Haji Johan bin Haji Okasa, untuk menyampaikan sedikit ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Terima kasih pada Jurutu. Saya ingat sebelum kita memulakan sesi ini, saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi pergana terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah, Profesor Jabatan Psikologi dan Konseling. Terima kasih Prof. Sama-sama, terima kasih jemput saya. Nah, begitu juga terima kasih kepada sahabat saya, pakar motivasi kita, Tuan Haji Muhammad Bakhtar, Haji Nor, konsul dan motivasi. Ya, sekarang ini dia bebas sudah kemana-mana saja. Kemarin dulu kan Tuan, saya dengar di bersama RTM lagi memberikan perkongsian lagi. Malam tadi ada live Anjung Takwa. Atas ilmu itu, alhamdulillah. Terima kasih. Lebih dari itu bukan saja dilihat secara langsung, tetapi selepas itu kita boleh cari perkongsian ilmu yang dikongsikan oleh pihak Tuan. Untuk makluman Prof, kami lebih pemilih dengan Tuan Haji Bakhtar ini karena beliau ini semenjak jadi pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah selalu turun ke pelosok Negeri Sabah. Tetapi saya sendiri, saya pribadi pernah bekerja bersama beliau lah. Terakhir pun beliau pun banyak menjelajah ke Negeri Sabah sebagai seorang konselor Negeri Sabah di Jabatan Negeri Sabah sebagai ketua sektor lah terakhir. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan atas kesudian. Jadi saya teruskan Tuan, marilah kita sama-sama memulakan sesi pada hari ini dengan sama-sama membaca Mul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kepada yang saya hormati rakan-rakan saya, penolong-penolong kanan, penolong kanan bertakbiran, Cikgu Aminah binti Haji Januin, penolong kanan Halul Murid, Cikgu Hamzah bin Haji Mamarabau, penolong kanan Kopurikulum, Cikgu Ismail bin Haji Syafiq, penolong kanan petang, Cikgu Asman bin Haji Malam, penolong kanan 3 dan 6, Cikgu Jafar Haji Payasan, penolong kanan pendidikan khas, Cikgu Muhammad Isnin Ahmad, sahabat-sahabat saya ketua bidang yang saya muliakan dan yang berbahagia, dua-dua penceramah kita pada pagi ini, dan seterusnya yang saya hormati dan kasihi sahabat-sahabat saya, rakan-rakan guru, dan juga barangkali ada warga net, Prof dan juga Tuan Haji yang join kita. Sebelum saya share juga di grup pengetua Negeri Sabah. Alhamdulillah. Harap-harap adalah yang boleh join kita kalau 1-2 orang begitu. Di FB pun Cikgu Safarudin juga online dan di FB sekolah. Cikgu Safarudin ya. Terbaik. Terbaik. Ada orang-orang yang akan insyaAllah mempunyai kelapangan untuk bersama-sama kita. Prof, Tuan Haji, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, program Bulan Konseling Kebangsaan merupakan program tahunan yang diadakan lah pada setiap bulan Oktober. Saya pikir pakar khasnya Tuan Haji Muhammad Bakhtar ini maklum lah, ini bulan dia orang lah. Setiap tahun bulan Oktober Tuan ya. Dan Prof pun saya pikir salah seorang yang begitu kuat di peringkat negara tentang bulan konseling ini. Jadi ini satu peluang yang baik
berikan kepada kami, artinya guru-guru, masyarakat lah, untuk mengikuti perkembangan dan menerima nasihat-nasihat dan perkongsian ilmu daripada para konselor hebat negara. Program yang diadakan ini saya dipahamkan telah bermula pada 8 Oktober dan diakhiri dengan di tingkat kami pada hari inilah Prof dan Tuan Haji, dengan melalui sistem webinar ini. Cikgu Safarudin menjadi setiausaha dan Cikgu Tumanis itu merupakan ketua unit bimbingan konseling sekolah kami, telah berbincang dengan saya lebih awal dengan pentadbiran. Mereka menyenaraikanlah nama-nama hebat yang ada pada hari ini, insyaAllah dua orang ini. Jadi saya tidak ada halangan untuk mendengar perkongsian ilmu lah daripada dua orang ini, dan saya harap rakan-rakan guru saya khasnya di SMK Bumbum ini akan kita ikuti sepenuhnya sebelum kita pergi solat Jumaat pada hari ini, insyaAllah. Aktiviti yang dirancang oleh UBK peringkat SMK Bumbum melibatkan sama ada guru dan begitu juga pelajar, Prof dan Tuan Haji. Antaranya melibatkan pelajar ini ialah ujian kesehatan mental pelajar, dilakukan oleh unit bimbingan konseling. Begitu juga ada pertandingan video pendek kesehatan mental, infografik kesehatan mental, bengkel perancangan strategi bagi UBK sendiri diadakan juga dalam bulan ini. Ini sesuai dengan perancangan strategik sekolah, PSO sekolah 2022 sehingga 2025. Jadi UBK mengambil peluang dan kesempatan untuk menggunakan bulan bimbingan konseling peringkat kebangsaan dan sekaligus di sekolah diikuti tarik ini untuk mereka membina perancangan strategik mereka, Prof dan juga Tuan Haji dan juga rakan-rakan lainnya. Ini sebagai maklum bersama. Pada kali ini atau tahun ini kita berubah keadaan sedikit, dan bukan sedikit saya pikir begitu besar impak yang didasari oleh khasnya kami sebagai guru lah, Prof dan juga Tuan Haji. Sudah tahun sudah kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi satu perkara besar yang saya pernah kongsi semasa dialog dengan JPN, dialog prestasi tentang akademik pelajar, saya nyatakan tentang, saya harap mana-mana penceramah boleh menggunakan isu ini untuk barangkali memberi juga pencerahan kepada kami tentang, saya nyatakan sebagai berlaku defisit yang besar dalam konteks anak-anak bangsa khasnya. Begitu juga kalangan guru-guru, defisit yang besar dari segi psikologi, malah dari segi input dan juga ilmu yang patut mereka dapat optimal seperti keadaan sebelum itu. Tetapi dalam pandemik ini berlaku defisit atau kekurangan dalam kalangan kami, begitu juga dalam kalangan anak-anak didik sekalian. Jadi barangkali insyaAllah ada orang pakar kita, orang hebat ini akan menyentuh juga tentang apa perlunya kekuatan psikologi pada kami, insyaAllah pada hari ini. Banyak cabaran dan kekangan yang kami hadapi, Prof dan juga Tuan Haji, dalam kami melaksanakan, memastikan anak-anak bangsa, anak-anak didik terus mengikuti pengajaran dan pembelajaran melalui PDPR. Kami dikerap, kami diminta, kami diarah, kami apa sahaja arahan daripada pihak atasan itu yang mesti dilaporkan kembali. Apakah kerja kami melahirkan, mengeluarkan inovasi dan kreativiti yang pelbagai dalam kalangan guru untuk memastikan masih berlaku PDPR dan penerimaan yang optimal dalam kalangan anak-anak bangsa. Jadi ini menjadi satu tekanan yang hebat kepada kalangan guru-guru sebenarnya, Prof dan juga Tuan Haji. Jadi barangkali bolehlah gunakan isu, ini real isu lah, Prof, kalangan guru-guru ini. Bukan senang, ada orang kata guru makan gaji buta. Tetapi saya tengok cikgu-cikgu saya bertepus lumus. Kita pun hari-hari mengejar penolong kanan pentadbiran saya, kurikulum itu Cikgu Aminah hari-hari memberi makluman tentang pelaporan. Kita belum penuh lagi, kita 400 kita belum sampai 80%. Pelaporan harian, pelaporan mingguan, SPDPR ataupun PDPR itu. Jadi ini menjadi satu tekanan yang baru dan juga satu urusan yang baru dalam profesi kita sebagai seorang guru. Bagaimanapun saya pikir satu ketahanan psikologi yang hebat perlulah ada pada kalangan kami, khasnya pelaksana hari ini dan juga guru-guru. Jadi dengan itu kami memerlukan tenaga-tenaga, buah pikiran dan ilmu serta kehebatan-kehebatan dari orang-orang hebat
seperti Prof dan juga Tuan Haji pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak bimbingan konseling sekolah saya. Terima kasih kepada 2 orang pakar pada hari ini. Dan masa yang sama saya ucapkan tahniahlah atas inisiatif unit bimbingan dan konseling SMK Bumbung Sampurna kerana dapat membawa, bukan mudah ini, bukan mudah membawa orang-orang hebat ini. Tetapi melalui satu saya percaya yakin rezeki Allah bagi kepada kami Tuan. Prof dan juga Tuan Haji, hari ini hari Jumat, alhamdulillah rezeki Allah bagi dengan kami. Dengan ilmu itu tidak ternilai rezeki itu insyaAllah. Dan mudah-mudahan webinar pada kali ini yang dianjurkan oleh Bimbingan Konseling SMK Bumbung akan memberikan satu impak yang besar dan memberikan satu semangat yang baru dan juga keyakinan yang baru bagi kami gunakan. Khasnya apabila insyaAllah hari ini sudah bersemuka dengan pelajar 6 atas. Baru habis kemarin pemeriksaan STPM semester 2, Prof dan juga Tuan Haji dan rakan-rakan lainnya, baru habis kemarin. Jadi hari ini mereka minta izin untuk BDR. Tetapi ada program lagi. Cikgu Safarudin sudah aturkan, Cikgu tu sudah aturkan ada program pula pelajar tingkatan 6 atas tu kena hadir satu lagi GM lain Tuan Haji sebagai makluman. Dan juga bersama Prof untuk pelajar 6 atas. Jadi walaupun mereka BDR, peringkat UBK telah membuat satu inisiatif untuk mereka dapat juga ilmu tambahan pada hari ini. Begitu juga guru-guru tingkatan 6 hari ini mereka BDR. Kita benarkanlah kerana mereka hari-hari turun ya. Begitu juga pelajar pendidikan khas Prof dan juga Tuan Haji. Mereka datang bersemuka. Jadi insyaAllah mulai 1 November pelajar tingkatan 5 dan juga 6 rendah akan hadir bersemuka ke sekolah dan mereka dihadirkan secara bergilir. Tidak datang semua sekali pada satu hari itu. Jadi sudah tentulah dengan kami berhadapan nanti dengan mereka ini satu input yang barangkali baru jika ada, satu keyakinan yang baru Tuan Haji dan Prof jika ada dapat dikongsikan pada hari ini sangat perlu bagi kami, bagi memastikan kami lebih ceria, lebih berkeyakinan, lebih bersemangat lagi untuk berhadapan dengan anak-anak bangsa yang kedua-dua kumpulan ini yang baru masuk pada 1 November ini adalah anak-anak bangsa, anak-anak didik yang akan duduk pemeriksaan awam, insyaAllah. Jadi diharapkan program dan aktiviti yang berlangsung selama sebulan yang telah berlalu ini dan diakhiri pada hari ini sesi webinar, sambutan bulan konseling kebangsaan ini akan memberikan satu perkara yang sangat baik kepada kami. Jadi saya pikir itu sahaja Tuan Haji dan Prof atas sedikit ucapan saya dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan kami dapat impak yang maksimal. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua-dua penceramah hebat kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan kerahmatan serta keridhaan Allah pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Johan bin Haji Okasa, Pengetua SMK Bumbung Sampurna atas ucapan serta pengharapan yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Baiklah rakan-rakan guru dan juga daripada SMK Bumbung dan juga daripada sekolah-sekolah yang mana menyertai kita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sesi ceramah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif yang mana berkenaan dengan gaya tindak guru terhadap masalah semasa pandemik COVID-19. Baik, sebelum beliau memulakan sesi beliau, suka untuk saya bercerita sedikit tentang biodata Profesor ini. Okey. Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif merupakan profesor di Jabatan Psikologi dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Beliau berkhidmat di UPSI sejak 2002 dan memiliki ijazah kedoktoran PhD dalam bidang psikologi kaunseling dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan perunding dan pengasas pelbagai aplikasi dan pendekatan baru yang dinamik dalam psikologi dan kaunseling. Beliau adalah pengasas model pensijilan ADHTP, Art Drawing House 3%, iaitu interpretasi lukisan rumah, pokok dan orang bagi penerokaan masalah dan perhubungan menolong. Pensijilan
NEO CBT, Neo CBT, Neo Cognitive Behavior Therapy, iaitu terapi kesihatan mental melalui penstrukturan kognitif yang sistematik dan berkesan, dan pensijilan merasai cinta Tuhan, dan I love myself untuk kesejahteraan diri dan orang lain. Beliau juga pengasas 5 model GOT PMF, Graduate on Time, Master dan PhD. Kepakaran beliau ialah pembinaan dan pengujian model latihan dan akademik dan pembinaan dan pengujian instrumen psikologi. Beliau merupakan kaunselor berdaftar dan perakuan amalan keahlian Perkama, Persatuan Kaunseling Malaysia, dan keahlian SIMA, Persatuan Psikologi Malaysia. Beliau juga Presiden bagi Persatuan Pengamal ADHD Malaysia dan Presiden Persatuan Pengamal Neo CBT Malaysia. Baik, terima kasih lagi, selamat datang diucapkan sekali lagi kepada Prof. Dr. Muhammad Aziz atas kesudian bersama-sama kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita bersama-sama beliau ya mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh beliau. Dipersilakan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih sayang, selamat pagi, Assalamualaikum kepada Tuan Moderator, Cikgu Utamanis ya, yang sangat ceria pada hari ini dan memberi saya keceriaan. Dan terima kasih juga kepada Tuan Haji Johan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bumbum ya, yang sudi untuk menjemput saya ya. Saya tak pernah sampai ke Pulau Bumbum di Sempurna Sabah tu. Dan hari ini ada masa Prof boleh datanglah. InsyaAllah Cikgu tu Cikgu Safarudin boleh tolong atur ke pulau. Ya ya. Dan hari ini Pulau Bumbum Sempurna tu dah masuk dalam saya punya dream list. Satu hari nanti saya akan sampai juga. Cepat lambat saja. InsyaAllah. Okay. Kuncinya kita setting dalam pemikiran ya. Semua perkara bermula dengan niat ya. Jadi bila kita niat adalah setting pemikiran, maka dia akan menggerakkan urat saraf nadi dan setiap sel dan zarah dalam kehidupan dan alam ini, insya-Allah dia akan mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Nanti saya masuk sikit the power of intention tu. Bagaimana niat yang baik kita akan susun semula untuk menghadapi pandemik ini ya. Okey, terima kasih juga kepada rakan panel saya Tuan Haji Mokhtar yang sangat saya rindui dan kasihi. Saya kalau pergi Sabah selalu jumpa beliau. Dan juga kepada Terima kasih Prof. dan juga kepada Cikgu Safar ya. Pelajar saya di UFSI yang masih sentiasa kontak dengan saya pada hari ini ya. Okey, jadi kalau mohon moderator, andai kata saya terlebih masa ke atau pada soalan ke kontrol ya. Takut nanti ganggu pula moderator kedua, perancangan dan sebagainya. Saya follow urus dia saja. Baik. Okey. Jadi mari kita memahami apakah itu daya tindak guru bagi menghadapi masalah semasa pandemik COVID-19 ini ya. Jadi kita telah memahami daya tindak ini adalah sebahagian daripada coping skill, iaitu bagaimana kita menangani masalah kita, menyesuaikan diri dengan persekitaran, berdamai dengan takdir, menguruskan stres, mengawal emosi, meningkatkan self concept dan sebagainya. Itu dipanggil daya tindak ataupun coping skill. Jadi maksudnya kita kena meningkatkan daya tindak yang bersesuaian untuk menghadapi masalah semasa pandemik ini. Sebab itu dalam kehidupan ini sama ada kita ini cemerlang, baik, berkesan atau tak, banyak bergantung kepada daya tindak kita. Berkesan ataupun tidak. Okey. Sekarang kita lihat pula tentang masalah pandemik COVID-19 ini ya. Jadi semua orang dah tahu kita dah 2 tahun berada dalam pandemik, sekali kita dah berada di endemik. Jadi kita bersyukurlah ya. Tapi 2 tahun tu agak lama. Ya, sebab tu pada bulan 5, 6, 7 tu saya dah cakap dah banyaklah webinar saya ya. Saya kata dalam bulan 8, 9, 10 itu kita akan berakhir pandemik COVID-19 ini ya. Tapi sebelum kita berakhir, maka dia akan sampai kepada klimaks dia, kemuncak. Sampai kemuncak baru dia akan turun. Dan setiap perkara pasti ada permulaan, pasti ada pengakhiran. Yang tak ada permulaan dan pengakhiran Tuhan saja.
ciptaan Tuhan semua ada permulaan, ada akhirnya. Jadi pandemik ni telah berakhir ke zaman endemik. Ya, jadi lepas ni kita akan hidup seperti biasa, normal dan sebagainya. Tetapi andai kata kita ada lekatan dalam pemikiran kerana ketakutan, kebimbangan, konflik dan krisis dalam COVID-19 yang tak dapat diselesaikan, mungkin kita akan bawa dalam diri kita 5, 6, 7 tahun nanti depression, anxiety, PTSD, fobia. Jadi kesian, sakit. Ya. Sebab tu kita kena selesaikan semua stres krisis ini dengan berdamai dengan takdir, menerima baik dan buruk, dan akhirnya kita setting minda kita untuk menjadi seorang yang kekal, produktif, penuh kasih sayang, membantu orang lain, meningkatkan penambahbaikan diri dan sebagainya. Dia ini dipanggil coping skill. Sebab itu tajuk hari ini yang dipilih oleh sekolah SMK Boom Boom ni sangat bagus. Iaitu bagaimana meningkatkan daya tindak kita untuk menghadapi masalah. Okey. Pandemik ini telah meninggalkan banyak kesan di segi masalah kesihatan mental. Laporan daripada Belanda, dia kata berjuta-juta masyarakat pelajar dekat dunia hari ini ketinggalan di segi akademik. Dan dalam keadaan pandemik pula, laporan kajian mengatakan sangat ramai orang menghadapi masalah kesihatan mental. Dan dalam kajian dia kata 1 daripada 4 pengidap COVID-19 pun menghadapi masalah kesihatan mental. Jadi maksudnya, macam saya sendiri sebagai terapis, kaunselor, banyak klien saya yang dah sembuh anxiety, yang dah sembuh depression, tiba-tiba dapat anxiety dan depression. Dan banyak cikgu-cikgu yang tak ada simptom depression, anxiety, phobia, tiba-tiba ada simptom ini. Contohnya satu cikgu di kawasan saya ni, bila kementerian kata sekolah akan dibuka, semua cikgu kena pergi sekolah, pelajar kena masuk sekolah, terus dia rasa tangan dia menggetar, dada dia debar-debar, dia risau nak pergi sekolah, nanti pelajar dia tak pandai jaga diri, kemudian bergaul dengan bebas, rapat, and then kena virus, and then virus tersebar, and then kena dekat dia balik suami dia kena, nanti suami dia mati, anak dia mati, lepas tu dia tak boleh kawal pemikiran dia penuh dengan kebimbangan. Itu adalah simptom anxiety kerana ketakutan kepada COVID-19. Begitu juga orang yang pernah kehilangan orang yang tersayang ataupun mengalami masalah-masalah kuarantin dan sebagainya akan mengakibatkan masalah kesihatan mental. Jadi kita kena memahami punca dia sebenarnya adalah kerana dulu kita terlalu banyak maklumat negatif yang masuk dalam pemikiran kita. Hari-hari benda-benda kematian, kluster baru, orang masuk hospital, tak cukup oksigen ke, dalam negara, luar negara, semua masuk dalam pemikiran kita. Dan akhirnya kita pening dengan pemikiran kita sendiri. Dan kesannya kita akan merasa emosi kita terganggu dan mengganggu kehidupan kita dengan orang lain. Sebab tu secara asasnya, kesan pandemik COVID-19 ini, kalau kita nak cek diri kita, dia ada 3. Simptom anxiety. Anxiety ni adalah perasaan kebimbangan, ketakutan yang melampaui batas sehingga mengganggu pemikiran, perasaan dan tingkah laku kita. Sebab tu kalau orang anxiety ni, dia suka fikir masa hadapan, dia takut dan dia bimbang. Jadi menyebabkan tangan dia shaking, dada dia berdebar, dia berpeluh, dia risau dan sebagainya. Okey, mari kita cek diri kita. Yang pertama, apabila kita duduk saja dekat rumah, tiba-tiba kita tengok berita ada orang sakit lagi COVID-19, kita tengok berita-berita orang dekat penjara, kematian dan sebagainya, terus kita rasa debar-debar, tangan kita shaking, kita risau. Siapa ada simptom ini? Ini simptom sahaja untuk anxiety. Simptom yang kedua, bila dia duduk, dia keluar rumah, dia tengok orang ramai dekat kedai, dekat sekolah, dia rasa orang tu semua bawa virus, jadi dia tak nak jumpa orang ramai. Kalau dia pergi dengan suami dia, dia kata, abang keluar, saya tak nak keluar, saya takut. Dia mula ada social phobia sedikit, jadi takut pada orang ramai. Dan dada dia berdebar, tangan dia shaking, dia bimbang. Sebab ada simptom ni. Ini simptom yang kedua. Simptom yang ketiga, jika ada, dia agak bahaya sikit, dia kena perlu terapi. Iaitu dia tak buat apa-apa, duduk rumah saja, berehat,
Tapi dia tak boleh stop pemikiran ini, berfikir tentang nanti dia mati macam mana, nanti anak dia kena COVID macam mana, ya, nanti COVID tu merebak dalam keluarga dia, nanti adik dia mati, abang dia mati, lepas terus tangan dia shaking, dada dia debar-debar, ya. Lepas tu dia berpeluh. Ini semua adalah simptom sahaja, ya. Dia kepada anxiety hasil daripada ketakutan. Sebab tu ketakutan ni energi dia sangat negatif. Ya, sama juga dekat taman perumahan saya ada satu ibu, dia jumpa saya. Dia kata, doktor, saya takut. Apa awak takut? Sekolah nak buka, nanti anak saya kena masuk sekolah. Ini ibu. Kenapa awak takut? Anak saya tak pandai jaga diri, dia campur ke kawan dia, nanti dia kena COVID, nanti dia balik rumah saya takut. Sampai saya dengar bunyi benda kuat, saya dengar bunyi guruh dekat langit pun saya rasa macam saya mati, suami saya nak mati, anak saya nak mati. Anak puan umur berapa tahun? Anak saya dia 2. Nampak Okey, jadi sebenarnya bukan saya guru. Ya, pelajar-pelajar juga dan ibu bapa juga ada masalah kepada kesan daripada pandemik COVID-19 ni yang menyebabkan masalah kesihatan mental. Okey, jadi macam mana nak tanganinya segi daya tindak? Okey. Dan kita faham dulu berlaku sebab kita too much dengan information yang negatif itu yang tak boleh kita tapis dan akhirnya masuk dalam mind, masuk dalam subconscious mind kita, sendi kita dan akhirnya dia berinteraksi secara negatif. Okay, cara paling mudah ialah kita kena mula ubah balik pemikiran kita, setting pemikiran. Iaitu kita pandang semua itu dengan cinta, dengan kasih sayang dan kita yakinlah bahawa setiap apa yang berlaku itu pasti ada kebaikan dia. Pasti ada kebaikan dia. Sebab itu sebenarnya COVID-19 ini pun virus cinta juga. Tuhan yang Maha Cinta mencipta COVID-19 dengan cinta untuk kita merasai cintanya. Mustahil Tuhan yang Maha Cinta mencipta sesuatu dengan penuh kebencian. Maka kita kena cari hikmah kebaikan pada satu perkara itu. Dalam psikologi, apabila kita dapat hikmah dia ataupun satu perkara yang positif kepada apa yang berlaku itu, maka kita akan dapat dipanggil new identity. Maka kita akan jadi lebih kuat. Tak ramai orang dapat jumpa hikmah ni. Sebab tu mencari dan merasai dan membengah hikmah inilah yang akan mengubah mind setting kita dan tindakan kita. Okey, contohnya kalau saya tanya kepada semua penonton, ya. Apakah 5 perkara yang sangat positif, yang sangat baik, yang awak rasa bersyukur kerana COVID-19? Pasti ada. Jadi kita fokus yang positif, ya. Contohnya kalau saya COVID-19 ini menyebabkan keluarga saya makin rapat, anak saya yang duduk di asrama, pergi IPT, tak banyak masa bersama, masa PKP duduk bersama, makan bersama, minum bersama. Jadi lebih rapat. Jadi adik-beradik pun nampak mula bergaul, mula bersembang. Saya sangat bersyukur, ya. Maka dia adalah masa untuk family time. Nah, COVID-19 ini mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita banyak berdoa pada Tuhan dan bertawakal pada Tuhan. Dan COVID-19 menyebabkan kita sayang diri kita, kita hargai kehidupan ini, dan kita basuh tangan, kita pakai mask, kita ikut SOP dan sebagainya dan sebagainya. Maksudnya kita akan nampak hikmah dia. Dan lalu kita bersyukur. Jadi bersyukur, kita merasa bahawa setiap perkara yang berlaku itu sebenarnya menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih berkesan, menjadikan kita lebih bersedia untuk menghadapi masa akan datang. Sebab itu, dalam kesihatan mental, journal, sebagainya, dia mention, sebenarnya apa-apa saja perkara negatif yang berlaku pada kita, sebenarnya tidak pernah menyebabkan kita makin bermasalah. Apa-apa perkara negatif berlaku pada kita, kematian orang tersayang ke, disakiti penyakit ke, ditipu ke, difitnah ke, ya, diburuk-burukkan ke, ya. Sebenarnya tidak pernah menjadikan kita semakin teruk. Tetapi dia menjadikan kita semakin kuat, semakin bersedia untuk menghadapi masa akan datang, semakin bersedia untuk menghadapi situasi yang hampir sama, dan kita akan lebih cekap, lebih berkemahiran dan akan dapat membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi sebenarnya setiap hari, setiap saat, setiap ketika, kita tidak pernah berundur ke belakang. Kita semua maju ke hadapan. Kita semakin berpengalaman, semakin berpengetahuan dan semakin bijak, semakin mahir, semakin berpengalaman. Kuncinya satu saja, iaitu kita kena ambil hikmah apa yang berlaku dan masuk ke dalam pemikiran
supaya benda tu jadi satu ayat yang baru untuk setting pemikiran baru. Contohnya kita kena kenali ayat lama kita. Contohnya ayat lama kita ataupun statement lama kita, kita kata COVID-19 ni telah merosakkan kehidupan saya, merosakkan sekolah, merosakkan masa hadapan guru-guru dan pendidikan semua hancur dan saya rasa sangat benci kepada masalah COVID-19 ini. Itu negatif. Jadi kalau kita highlightkan benda tu, nanti kita lemah, motivasi kita down, kita tak bersemangat. Ya. Sebab itu kita kena duduk diam, tarik nafas. Tenangkan pemikiran, perasaan dan jasad kita. Kalau tak tenang lagi, tak nafas lagi. Tenangkan pemikiran kita. Pemikiran yang tenang selaras dengan perasaan kita yang makin tenang. Dan perasaan kita yang tenang selaras dengan fisiologi kita yang dibuktikan dengan degup jantung kita tenang. Kita rasai aliran darah kita. Dan akhirnya kita lihat, akhirnya kita buat satu ayat yang positif tentang COVID ni. Ya? Jadi mari sama-sama kita fikirkan. Contohnya, walaupun COVID-19 ini telah mendatangkan banyak masalah pada sekolah, pendidikan, tetapi sebenarnya dia telah mengajar kita bagaimana menggunakan IT, teknologi, Google Meet yang selama ni kita tak tahu, dan kita tetap meningkatkan kemahiran kita berhubung dengan pelajar-pelajar walaupun kita tak berjumpa. Dan COVID-19 ini telah menyebabkan hubungan guru-guru pelajar semakin baik. Ya, dan dia juga menyebabkan kita semakin concern, prihatin dengan kawan-kawan kita yang sakit. Dia menyebabkan inilah masanya untuk kita meningkatkan balik kemahiran kita, meningkatkan kemampuan kita. Dan jika selama ini kita banyak buat pendidikan online, ya, kita semak assignment student dengan handphone, kita suruh student hantar assignment dengan handphone sampai kita pening kepala tengah handphone, ya. Tapi hari ini kita telah tahu bahawa benda itu kita pelajari dan ada stres dan tekanan, tapi hari ini kita adalah peluang baru untuk kembali kepada pembelajaran bersemuka dan kita akan menikmati semula keseronokan jumpa pelajar, ya, memandang pelajar dan menerangkan harapan dia dan melihat pembangunan akademik, kebijaksanaan, peningkatan pelajaran, kepuasan pada kita. Okey. Jadi itu contohnya. Okey, Tuan Moderator, jelas tak apa yang saya sampaikan? Setakat ni jelas, Tuan Prof. Ya. Okey. Jadi maksudnya kita kena setting pemikiran ini. Jadi kalau kita masih ada lekatan yang negatif yang tidak distrukturkan dengan satu ayat baru yang positif atau dipanggil kesedaran yang baik tentang apa yang berlaku ini sebenarnya adalah hikmah untuk kita tambah baik kita tak akan move on. Kita tak akan maju. Ya, sebab itu dalam setting pemikiran, stoplah kita bercakap tentang masalah, stoplah kita bercakap tentang tekanan, tentang kesukaran, tentang benda-benda yang negatif. Jadi mari kita fokus kepada bagaimana cara untuk tambah baik nilai, untuk buat kerja yang lebih baik, rapatkan hubungan dengan pelajar, mengajar dengan lebih efisien dan pelajar pun lebih suka datang ke sekolah. Jadi untuk setting dalam pemikiran kita. So ingat ya, setiap perkara di dunia ini bermula dengan niat. Jadi niat yang tak kuat adalah setting pemikiran. Jika setting pemikiran kita baik dan positif, maka pertengahan dan penghujungnya pasti baik dan positif. Tapi kalau setting pemikiran kita bermula negatif, kegelapan, kemarahan, penyesalan, pertengahannya pasti kemarahan, penyesalan dan akhirnya pasti kemarahan, penyesalan dan kegagalan. Semuanya bermula pada pemikiran. Sebab tu dalam neo-cognitive behavior therapy, kita ajar kepada ramai orang awam dan terapi sebagainya bahawa apabila kita betulkan nilai, budaya, nilai, kepercayaan pemikiran kita, maka mengubah pemikiran akan mengubah perasaan. Mengubah perasaan, dia akan mengubah tingkah laku. Jadi tingkah laku yang kita lakukan, yang kita tindak tu sebenarnya berpunca daripada pemikiran. Contohnya saya pandang kepada Cikgu Safar. Saya pandang kepada Cikgu Safar, saya fikir Cikgu Safar ni jahat. Saya fikir dia nak menipu saya. Jadi perasaan saya marah, saya dendam. Saya jumpa Cikgu Safar, saya tumbuk dia berbum. Kan? Jadi daripada datangnya perbuatan menumbuk. Datang daripada marah, dendam dan saya fikir Cikgu Safar jahat.
Jadi macam mana nak ubah perbuatan menumbuk itu kepada perbuatan salam dan peluk? Senang saja, ubah pemikiran. Maka saya pandang Cikgu Safa, dia diam, dia tak cakap dengan orang. Saya fikir Cikgu Safa ini sombong, dia ni jahat. Oh tak, bukannya sombong. Saya tak baik cakap begitu. Cikgu Safa ini dia sibuk, dia banyak kerja, ataupun dia mungkin tak selesa sebab ini tempat baru, dan dia pun stres dengan keadaan dia sebab dia memang fokus kepada kerja. Oh, saya kasihan, saya simpati, saya rasa nak berkawan dengan dia. Saya rasa ihsan. Saya pun jumpa Cikgu Safa. Hai Cikgu Safa, apa khabar? Saya salam dia, saya sehman dengan dia. Ada apa-apa yang saya boleh bantu untuk berbantu semua aspek. Jadi dia pun seronok dengan saya, dia senyum, saya bersenyum, dia gelak, saya bergelak. Dari mana munculnya perbuatan salam, senyum, gelak, tolong-menolong itu berpunca daripada perasaan yang tenang dan seronok. Perasaan yang tenang seronok itu datang dari pemikiran saya yang dapat melihat kebaikan, ihsan. Jadi betulkah pemikiran? Betulkah pemikiran cikgu, dan tugas cikgu pula kena betulkan pemikiran pelajar. Sebab sorry to say, pelajar pun semasa era pandemik ini banyak bermasalah dan ketinggalan. Dan bukan sahaja pelajar yang lemah, yang kelas belakang, pelajar cemerlang juga banyak yang terjejas kerana COVID ini. Banyak terjejas, ya. Jadi sebab itu macam Cikgu Safa, macam unit bimbingan dan kaunseling, nak sekolah-sekolah lain, selalu saya sebut, teruskan program bimbingan dan motivasi, teruskan bimbingan, meningkatkan coping skill, memberi kesedaran kepada pelajar, motivasi, dan benda ni kena buat berterusan. Artinya masalah makin banyak, kita kena buat aktiviti makin banyak, tekanan stres makin banyak, kita kena ajar makin banyak teknik menguruskan stres secara konsisten, sistematik dan berterusan, supaya kita boleh neutralkan balik benda-benda yang negatif yang berlaku itu, dan akhirnya kita dapat menyumbangkan bakat dan kebolehan kita dengan lebih baik. Okey, jelas kan? Okey, jadi apabila kita telah setting dalam pemikiran kita yang positif, ya, maka kita pun ada ayat-ayat yang negatif, kita dah pandang hikmah dia, maka apa yang perlu kita buat seterusnya ialah kita telah mengubah diri kita sendiri. Ya. Jadi pemikiran kita telah mula memandang peluang dan kebaikan dan hikmah, dan perasaan kita tenang dan semangat, dan tindakan kita lebih cepat, lebih tepat dan lebih betul untuk menangani semua permasalahan supaya keadaan terkawal. Ya. Jadi maksudnya, selepas kita ubah diri kita sendiri, barulah kita boleh ubah orang lain dan pelajar kita dengan lebih baik, ya. Sebab itu konsep I love myself sangat penting ditekankan dalam era pandemik ni, iaitu kita menyayangi diri kita sendiri supaya kita boleh menyayangi orang lain, ya. Itu sangat penting, ya. Contohnya macam kita naik kapal terbang, ya. Jadi bila naik kapal terbang itu, ketua pramugara tu dia akan cakap pada kita, jika berlaku kecemasan akan keluar corong udara, maka ambil corong udara itu, masukkan ke mulut anda dahulu, lepas tu baru masukkan ke mulut orang lain. Jadi maksudnya apa? I love myself. Macam mana kita nak selamatkan orang lain kalau kita terkapai-kapai, tercungap-cungap, kita nak mati? Tak boleh. Andai kata kita mati, kita sakit, tercungap-cungap, kita tidak boleh merindui orang lain. Kita tak boleh membantu orang lain. Jadi selamatkan diri kita sendiri dahulu, tambah ilmu diri kita dahulu, tenangkan diri kita dan bahagiakan diri kita. Dan akhirnya barulah kita boleh membahagiakan orang lain untuk nangkis semua permasalahan COVID-19 ini. I love myself. Ya. Jadi untuk I love myself ini, kaedah yang paling mudah ialah kita kena berdamai dengan takdir kita sendiri. Itu paling mudah. Sebab tu kalau dalam psikologi mudah saja. Ya, kita kena memahami bahawa Tuhan itu Maha Pencipta, tapi Tuhan ini tidak diciptakan. Kalau Tuhan diciptakan, ini bukan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah diciptakan. Tuhan sedia ada. Ya, maka Tuhan ini Maha Mencipta. Dan bila Tuhan ini Maha Mencipta, setiap ciptaan Tuhan itu berpasang-pasangan. Itu disebutlah Quran tu, kami ciptakan setiap sesuatu itu berpasang-pasangan. Jadi ada cipta malam dan Tuhan juga cipta siang. Tuhan cipta lelaki, Tuhan juga cipta perempuan.
Ya, Tuhan cipta putih, Tuhan juga cipta gelap. Ya, ada terang, ada gelap. Maka Tuhan cipta kebaikan, maka Tuhan juga yang mencipta keburukan. Maka semua tu adalah ciptaan dia. Maka dalam kehidupan ini, ialah kita kena menerima semua aspek buruk dan baik dan mendamaikan diri kita. Sebab tu dalam psikologi, dalam clinical journal dan sebagainya, dia banyak mention, dia kata antara masalah-masalah mental health, depression, anxiety yang berlaku itu, antara punca utama dia ialah kita tidak boleh menerima perkara buruk yang berlaku pada kita. Kita nak perkara baik-baik saja. Perkara buruk tak nak perkara baik-baik saja. Sedangkan Tuhan cipta baik, Tuhan cipta buruk. Tapi kita tak nak yang buruk, nak yang baik-baik je. Jadi dalam bahasa kasar dia, banyak cantik muka kita. Jadi mesej Tuhan adalah terima kedua-duanya sebab kedua-dua itu adalah cinta dia. Jadi kita kena macam apa cikgu di sekolah contoh, cikgu kata, wah cikgu ini sangat cemerlang, wah cikgu ni bagus, wah cikgu sangat baik, bagus dalam pengajaran. Budak-budak semua suka cikgu, cikgu adalah cikgu paling popular di sekolah. Jadi kita suka, gembira, happy. Ya, jadi kita terima benda baik. Tapi kalau tiba-tiba ada orang cakap buruk pada kita, fitnah pada kita, dia kata cikgu ni sombong, cikgu ni pentingkan diri sendiri, cikgu tak pandai mengajar. Itu benda buruk. Jangan terus protes ataupun arguing ataupun kita denying, tak boleh. Ya, kalau ada ciri tu nanti kita akan banyak menyalahkan orang lain, kita rasa kita victim. Lepas tu kita protes, kenapa orang ni cakap pada saya benda negatif itu, kenapa dia cakap benda-benda yang buruk begitu, kenapa dia fitnah saya, ini semua orang jahat, mereka memang sengaja nak cari permasalahan saya, mereka memang memusuhi saya. Jika kita ada ciri ini, maka kita tak akan dapat bangunkan diri kita. Kita tak akan nak tambah, kita tak akan boleh menambah baik diri kita. Ya. Jadi caranya ialah duduk diam, tenangkan diri, tarik nafas, lepaskan, ya, rasai ketenangan dulu dalam pemikiran, perasaan dan jasad. Ya, maka kita akan guna 3 kaedah. Ya. Yang pertama, kita akan terima. Jadi saya terima orang puji saya, kata saya handsome, kata saya baik, kata saya pandai, okey. Syukur. Dan saya terima juga orang kata saya tak pandai bercakap, saya sombong, saya tak pandai mengajar, saya terima juga. Ya, dua-dua tu terima. Jangan, ya. Jadi kemudian bila kita terima tu, dalam sebagai manusia biasa, at the end, we are still human. Ya. Bila human ni, kita ada sedih, kita ada marah, jadi kita hanya rasai sajalah perasaan tu. Andai kata benda yang berlaku itu menyebabkan kita sedih, menangis. Andai kata menyebabkan kita marah, lepaskanlah kemarahan itu dengan kesedaran. Yang penting jangan merosakkan diri. Jadi kita nak lari-lari, kita nak menyorok-menyorok. Tetapi akhirnya kita sedar kehidupan perlu diteruskan. Jadi maksudnya kita meraihkan perasaan kita supaya tak timbul toxic positivity itu. Ya, jadi maksudnya siapa yang pernah kehilangan orang tersayang kerana COVID-19, dia sedih, menangis. Lepaskan emosi tu, ya. Dan jika awak rasa tak boleh lepaskan emosi tu, terpendam, cari kaunselor, terapis, kawan yang baik, ceritakan masalah tu pada dia, peluk dia, pinjamkan bahu dia, lepaskan emosi tu. Sebab dalam psikologi, jika kita memendam banyak emosi, perasaan, sedih, marah tu kita tak lepaskan, kita simpan perasaan-perasaan tu, maka kita akan konflik dalaman. Bila konflik dalaman nanti, kita akan rasa resah, gelisah, tak selesa, dan mood kita pun mula tak stabil, ya, mula menyalahkan orang lain, mula rasa diri tak berguna. Sebab tu jangan pendam apa-apa banyak benda berlebih-lebihan. Kita mesti ceritakan, luahkan dan lepaskan emosi dan rasa itu. Okey, ingat tadi? Yang pertama kita mesti terima. Okey? Terima ini kalau kita dalam masa paling mudah, walaupun benda tu tak ada rasa, walaupun benda tu menyakitkan, cakap saja. Wahai Tuhan, aku terima benda buruk yang berlaku ini. Wahai Tuhan, aku terima aku pernah kena kuarantin COVID-19. Wahai Tuhan, aku terima aku pernah kehilangan ahli keluarga yang tersayang. Wahai Tuhan, aku terima ni, terima. Tuhan nak dengar perkataan terima tu. Sebab Tuhan cipta yang buruk, Tuhan cipta yang baik.
maka Tuhan suruh terima yang buruk, terima yang baik. Sebab yang baik itu ada kebaikan, yang buruk itu pun ada kebaikan. Mustahil yang Maha Cinta mencipta tanpa cinta. Semuanya ada cinta. Tapi dia mesti dipandang dengan cinta juga. Baru titik bertemu titik. Baru cinta bertemu cinta tu. Ya. Okey, jadi terima. Yang kedua, raikan perasaan kita. Yang ketiga, bila raikan perasaan kita, maka yang ketiga itu kita akan rasa tenang. Jadi cikgu-cikgu, pelajar semua mesti tenang. Bila tenang itu, kita mesti mencari apa hikmah dia. Apa kebaikan yang berlaku tu. Ya. Dan kebaikan itulah yang kita bawa dalam kehidupan untuk menikmati dan meneruskan kehidupan. Contohnya, dia kata saya sombong, dia kata saya tak pandai komunikasi, dia kata saya jahat pada orang lain. Oh, saya terima kata-kata fitnah ini, walaupun saya sedih, saya rasa saya dimalukan, saya rasai dan saya lepaskan perasaan ini. Dan sekarang ini saya tenang dan saya kembalikan pada Tuhan dan saya ambil hikmah dia. Apa hikmah dia, wahai Tuhan? Apa yang kau nak beri? Apa yang kau nak ajar aku? Oh, Tuhan nak ajar kita bahawa kita selama ni tak pandai komunikasi. Komunikasi kita hanya one way dan ramai orang terasa dengan komunikasi kita. Oh, saya kena betulkan komunikasi saya. Terima kasih. Nah, saya tak pandai menghargai orang bawahan dan tak pandai menghargai bawahan, banyak orang bawahan rasa saya pilih kasih. Oh, saya dah faham. Banyak punca daripada diri saya. Saya kena baiki komunikasi, saya tak boleh pilih kasih, saya kena adil dengan semua benda, semua orang. Wah, saya kurang mahir untuk pengajaran. Saya kurang menguasai ilmu tu dan benda ni kalau tak kuasai nanti mengganggu pembelajaran dan kesan pada pelajar. Oh, saya faham. Jadi saya perlu tambah baiki diri saya perlu tambah kaedah pembelajaran saya. Ya, saya akui benda ni sebenarnya adalah untuk kebaikan diri saya sendiri. Jadi selesai. Sebab itu dalam kehidupan ini, jika semua orang merenung ke dalam diri dan memperbaiki diri, masalah selesai. Tapi masalah kita muncul ialah semua orang tak nak memperbaiki diri sendiri. Tapi mereka sibuk nak baiki orang lain, nak betulkan orang lain. Kalau kita sibuk nak betulkan orang lain, tapi diri kita tak nak baiki, kita akan berperang, kita akan bergaduh, kita akan berbunuh-bunuhan. Itulah punca semua peperangan kat dunia. Baik, Prof. Maaf mengganggu ya, sebab ada persoalan ya daripada penolong kanan co-curriculum Cikgu Ismail Haji Sapi ini. Mungkin ya berkenaan dengan guru, bagaimana guru daya tindak dia berhadapan dengan situasi begini, Prof sudah menerangkan semua itu. Namun seperti mana yang Prof dan semua maklum, bermula pada minggu hadapan iaitu 1 November ya, semua pelajar-pelajar tingkatan 5 akan mula bersekolah kembali ya, mula bersekolah secara bersumuka lah ya. Jadi persoalan Cikgu Ismail di sini bagaimana untuk guru-guru ini berhadapan dengan pelajar-pelajar ini ya, terutama pelajar-pelajar yang telah lama berada di rumah, mungkin stres ya, terlalu lama di rumah dan mengikuti sesi PDPR dan sebagainya tu. Jadi bagaimana dan apakah pendekatan yang terbaik untuk kita berhadapan dengan pelajar-pelajar sebegini, Prof? Boleh Prof kongsikan sedikit. Okey, so terima kasih moderator. Jadi macam saya sebut tadi, semua benda dalam alam ini bermula dengan niat. Niat itu setting pemikiran. Apabila setting pemikiran kita salah, maka pertengahan salah, maka penghujungnya salah dan penuh kegagalan. Tapi jika setting pemikiran kita betul, penuh keindahan, hikmah dan maka pertengahan tu coping skill kita semua bagus dan ending itu penuh dengan kejayaan. Jadi kita telah banyak benda-benda yang negatif, ketakutan dengan pandemik, tak selesa dengan online, dan ada juga orang yang saya jumpa dia selesa dengan online. Dia tak mau pergi kelas face to face sebab dia kat rumah dia boleh buat kerja-kerja dia ya. Dia tak payah pergi sekolah, pergi kelas. Jangan kata cikgu, pensyarah pun sama. Banyak yang dah selesa dengan online. Maka mereka rasa satu beban pula jika kena pergi sekolah, kena pergi mengajar, kena pergi punch card, ya, kena pergi meeting semua tu sebab dia selesa.
Sebab itu dan masalah keselesaan ini yang kita kena pecahkan balik pemikiran. Jadi cikgu-cikgu, pengetua, pengurusan kena kumpulkan cikgu-cikgu, betulkan balik pemikiran ya, bahawa masa untuk online mungkin kita akan kurangkan kerana kita akan buat hybrid dan pelajar-pelajar kita ada keutamaan kita dan kita kena faham pelajar-pelajar universiti mungkin sesuai buat online, tapi pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, mereka belum sampai tahap kematangan keilmuan dan kesedaran untuk buat online. Mereka kena dapatkan sentuhan, psikologi, pujian dan bimbingan dan bertanya soalan untuk meningkatkan motivasi. Jadi cikgu-cikgu perform akan dapat kesedaran semula ya, bahawa ini tugas kita, ini kasih sayang kita, inilah tujuan kita dilahirkan. Bila kita dilahirkan, maka Tuhan jadikan kita cikgu sebab Tuhan tahu kitalah yang terbaik untuk memikul tugas tanggungjawab untuk mencerahkan pelajar ini. Maka jalankan dengan penuh keseronokan, kebahagiaan ya, dan wujudkan kerjasama balik. Macam saya sebut tadi, sometimes tak ada lagi dah masa kita untuk mengeluh, masa kita untuk fikir benda-benda lepas yang negatif tu, tapi ini adalah masa untuk kita cari solusi yang terbaik dan buat tindakan yang paling tepat, paling cepat, paling betul ya. Yang lepas ini, perkara lepas ni adalah hanya history saja. Ya, history saja. Dan benda akan datang dia hanya sebagai dream, ilusi. Yang realitinya adalah hari ini. Pelajar nak SPM, pelajar nak datang sekolah dan cikgu nak mengajar balik dan sebagainya ya. Jadi kita kena betulkan setting pemikiran. Macam mana setting pemikiran yang betul tu, itu kebijaksanaan kita lah. Macam anak-anak kita lah. Macam mana kita nak bagi dia faham tu. Bila dia faham tu, masuklah pemikiran dia, subconscious mind dia, urat saraf dia, maka dia nampak dunia ini dengan satu pandangan yang baru bahawa hidup perlu diteruskan dan perlu dinikmati. So bila cikgu dah faham, maka fahamkan pula pelajar, kumpul pelajar ya pada hari hari pertama ya atau penalang kelas ya, bahawa kita dah sampai ke endemik. Kita kena buat kelas face to face ya. Kalau dulu pelajaran tertinggal, bermasalah, bagi tahu saya apa yang bermasalah, mana tak faham. So kita akan fahamkan balik dan kita masih ada ruang, kementerian pun memahami, dianjakkan masa peperiksaan. Kita kena susun semula strategi latih tubi, menguasai pelajaran, tambah balik tuition, kelas fajar, kelas tengah hari, kelas malam dan sebagainya ya. Dan kemudian susun balik pembelajaran pelajar dan nilai semula yang mana faham dan tak faham. Jadi pelajar dan motivasikan semula dari segi matlamat, dari segi goal setting dia ya. Apa kalau selama ini dia dah mula rasa stres, sekarang ni dia dah mula nampak masa hadapan dia. Kalau selama ni inspirasi dia hilang, kita munculkan balik inspirasi dan motivasi itu. Dan benda ni kita boleh buat sekali untuk kukuhkan, tetapi tidak boleh sekali saja. Dia kena konsisten dan sistematik. Jadi kuncinya adalah konsisten dan sistematik, dia umpama batu yang keras, tetapi jika batu itu menitik dengan air yang sejuk dan lembut tapi berterusan, maka batu yang keras itu akan melekuk juga. Jadi kuncinya adalah konsisten. Kuncinya jangan putus asa dan kita berterusan. Ya. Jadi sekarang ni kita kena betulkan semula setting pemikiran ya. Contohnya saya jumpa dengan satu kaunselor tu, dia cerita pelajar cemerlang dia pun dah mula down dia, mula tak nak belajar, mula tak fokus pada pelajaran sebab dia tak faham. Lepas tu dia cikgu pun ajar dia tak faham, lepas tu dia pula tak faham, tak boleh bertanya ya. Jadi sekarang ni benda-benda tu kita akan atasi. Tak faham boleh bertanya dan cikgu boleh mengajar dengan face to face, dengan pandang mata, dan emosi tu lebih nampak dan pembelajaran kita akan ditingkatkan. Dan online mungkin kita akan teruskan tapi secara hybrid ya. Jadi betulkan minda pentadbir sekolah, betulkan minda guru dan betulkan minda pelajar. Ambil hikmah dan kebaikannya dan teruskan dengan tindakan yang tepat, betul, dan nikmati semua perkara-perkara yang hari ini dengan penuh keseronokan.
Okey, moderator, ada soalan lain? Okey Prof, ada soalan lain daripada Cikgu Nur Syazana ya, Doktor. Okey, kalau kita mau mungkin agak sukarlah untuk memberikan kata-kata kepada pelajar-pelajar ataupun memberikan mereka motivasi seperti mana Prof memberikan motivasi kepada kami sekarang ni. Jadi adakah Prof contoh aktiviti ataupun cadangan aktiviti yang boleh dilakukan pada pelajar-pelajar ni semasa di dalam kelas? Okey, mungkin ada guru yang agak kurang dalam sesi memberi motivasi dan sebagainya tu, memberi kata-kata kepada mereka. Jadi mereka mau menjalankan aktiviti dalam kelas untuk menaikkan motivasi pelajar. Adakah contoh-contoh aktiviti ataupun cadangan aktiviti daripada Prof yang boleh menaikkan semangat kepada pelajar? Okey, dia sangat banyak aktiviti-aktiviti untuk membina semula motivasi, meningkatkan semula matlamat, ya, memperjelaskan semula kerjaya pelajar dan sebagainya. Jadi siapa yang dah ikut saya punya kursus pensijilan Neo CBT, MLT tu, kita ada sangat banyak aktiviti tu untuk kita buatlah aktiviti benda sihat. Tetapi secara asasnya kita memahami psychological pelajar ini, dia ada dua motivasi, ya. Yang pertama dipanggil intrinsic motivation, yang kedua dipanggil extrinsic motivation. Intrinsic motivation ni datang daripada dalaman, keseronokan dan kepuasan. Extrinsic motivation ini datang daripada matlamat material, ya, sesuatu yang dia nak. Ya. Jadi dua-dua ni penting. Tapi kita kena mulakan dengan intrinsik dulu, ya. Dan intrinsik ni ialah yang pertama kita kena program-program berbentuk kesedaran. Kesedaran contohnya cikgu pergi ke kelas buat satu aktiviti bimbingan, gunakan borang, ya. Kenapa saya datang ke sekolah? Untuk apa saya datang ke sekolah? Siapa diri saya? Ya. Dan jika saya datang ke sekolah, saya belajar, apa yang akan saya dapat? Biar dia tuliskan, biar dia senaraikan, ya. Tapi kalau saya datang ke sekolah, apa yang akan saya dapat? Jika saya rajin berusaha, ya, saya pergi tuition dan saya kuasai pelajaran, apa yang saya boleh perolehi? Ya. Jika saya jahat, saya nakal, saya terlibat dengan gangster, saya merokok, ya, saya isap dadah, lepas tu saya jadi perompak, pencuri, apa yang saya perolehi? Perupum masuk dalam badan dia. Oh, hidup ini saya kena jadi baik sebab saya dah nampak baik dan buruk itu bergantung pada diri saya. Ini adalah contoh-contoh kesedaran yang kita kena lakukan, ya. Okey, lepas dapat kesedaran macam tu, yang kedua cikgu kena aktiviti tu macam-macam lah, ya. Dalam buku-buku macam-macam ada. Okey, yang kedua apa yang cikgu kena buat ialah cikgu kena kuatkan semula matlamat kehidupan. Matlamat kehidupan ni ialah supaya dia tahu apa yang nak dibuat dalam. Matlamat ni boleh punca daripada contohnya saya nak berjaya. Kenapa awak nak berjaya? Saya nak berjaya sebab saya nak perbaiki keluarga saya. Mak ayah saya susah, kami orang susah dan keluarga saya tak siapa pun adik-beradik yang masuk universiti. Saya nak jadi ahli anak yang pertama masuk universiti yang berjaya untuk membahagiakan dan menggembirakan mak ayah saya. Oh, itu very powerful intrinsic motivation tu, ya. Lepas tu saya nak keluar daripada kampung saya, nak pergi Semenanjung, nak pergi UM, nak pergi USI, nak jadi cikgu. Dan benda ni adalah kenapa dia perlu berjaya. Itu adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan intrinsic motivation. Kemudian kita boleh buat goal and setting activity ataupun aktiviti matlamat kehidupan. Ini Cikgu Safa semua tahulah. Dia ada modul saya matlamat kaunseling berjaya ke universiti tu. Ya, kita tulis okey, apakah perubahan saya, apakah kesedaran yang saya sekarang dan apakah matlamat saya dalam sikap saya, apakah matlamat saya dalam peperiksaan tengah tahun, apakah matlamat saya dalam peperiksaan akhir tahun, SPM, lepas SPM saya nak pergi ke universiti mana, lepas tu saya nak ambil program apa, lepas tu saya nak kerja apa, lepas tu gaji saya berapa, saya nak beli kereta apa, nak beli rumah apa, nak pergi Mekah, nak pergi umrah, nak pergi melancong dan sebagainya. Dream ni very powerful, dia inspiration. Ya. Sebab itu orang-orang yang berjaya dia memula dengan impian. Ya, impian right bersaudara, dia impian untuk menciptakan kapal terbang.
Ya, Bell impian dia nak mencipta telefon. Jadi budak-budak kita ni bezanya orang anak-anak yang berjaya dengan anak-anak yang tak berjaya ini ialah jiwa kecil dan jiwa besar. Orang jiwa besar dia banyak impian. Tapi orang yang jiwa kecil ni dia tak nampak impian sebab minda dia tak terbuka. Ya, minda dia tertutup dan dia bergelumang dengan masalah, kerisauan, kebimbangan dia, maka dia hanya mahir tentang masalah tekanan sosial, stres, kenakalan dia tapi tak buka minda. Sebab itu tugas cikgu, kaunselor ialah buka minda, buat aktiviti-aktiviti untuk menanam matlamat kehidupan. Biar dia tulis sendiri, biar dia share, biar dia bantu dengan kawan dan sebagainya. Ya, lepas tu teknik I love myself very important. Kenapa kita kena sayang diri kita? Sayang diri kita bermula dengan sayang fizikal kita, terima mata kita, terima tangan kita, terima rambut kita, terima lemak-lemak kat badan kita, terima kurus hitam, terima. Kita tidak boleh tidak terima. Semua itu adalah ciptaan Tuhan yang maha sempurna. Maka semua ciptaan dia sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Ya, lepas tu dan banyak lagi aktiviti I love myself, ya. Dan akhirnya kita pergi dan dalam I love myself ni very important. Sebab dalam I love myself tu bila kita sayang diri kita, maka kita nak bahagiakan diri kita berdamai dengan takdir. Bila kita sayang dengan diri kita, maka kita sedar bahawa kita tak jaga kesihatan kita, maka kita akan makan makanan yang berkhasiat. Kita akan makan sayur banyak, serat-serat, nasi sikit, sayur banyak. Nasi sikit, buah banyak. Buah dan sayur yang banyak dia sangat bagus untuk kesihatan. Ya. Kemudian kita susun balik jadual waktu kita ini kurangkan minum air manis, ya. Banyak minum air kosong. Kemudian kita buat pula jadual-jadual senaman pada diri kita. Lepas tu kita susun pula jadual-jadual belajar kita macam nak buat, ya. Mungkin satu hari selama ini kita belajar 1 jam. Maka untuk sayang diri kita, untuk berjaya cemerlang sebenarnya, mari kita iltizam, kita akan belajar sekurang-kurangnya 1 hari 4 jam. Ya, itu minimum 2 jam petang, 2 jam malam mesti. Ya, kalau tak boleh belajar juga, jangan duduk atas meja, pegang buku, duduk. Tapi jauh duduk saja, dapatkan environment dulu, dapatkan situasi dulu. Ya, mood akan datang kemudian berdasarkan environment. Lepas tu analisis pula apa perkara-perkara yang mengganggu kita selama ni. Oh, mengganggu handphone, lepas tu game, lepas tu awet. Benda masalah dan sebagainya. So kita akan sekali saya akan main handphone, tapi saya main handphone adalah time ini. Tapi time pukul 2.30 sampai 4.30 ataupun 2 sampai 5 itu time belajar. Saya akan off handphone, saya akan letak jauh-jauh. Maka saya tak akan peduli apa yang berlaku sebab saya hanya ruang untuk belajar. Habis pukul 5 baru saya buka handphone. Ya, maksudnya kita belajar bagaimana manage diri kita, bagaimana atur balik kehidupan kita, bermula dengan setting pemikiran, perasaan kita dan jasad kita dan tindakan kita, dan bagaimana untuk pilih kawan yang baik, kawan yang tak baik, bagaimana kawan yang menyokong. Dia sangat penting. Saya baru jumpa dengan satu pelajar, ya. Dia masuk ke dia ambil dadah. Dia cakap pada saya pelajar cemerlang, dia kata. Dia punya UPSR dia 5A. Ya. Kemudian dia punya PMR dia 7.8A. Dan SPM dia pun cuma masa di SPM tu dia kata dia teruk sikit. Masa dia sedar kesilapan dia salah pilih kawan, dan kawan dia telah buat benda yang ajak dia benda tak baik. Itu menyebabkan dia tak dapat bagus SPM. Bila tak dapat bagus SPM, dia hanya pergi ke kolej-kolej yang biasa dan akhirnya dia buat part time dan dia terlibat dengan dadah sebab kawan juga. Sebab tu kita kena menganalisis kawan-kawan kita supaya kita tahu bagaimana kesannya pada kita. Kita ajar dia assertive training, bagaimana say no kepada perkara yang memudaratkan kita tanpa melukakan hati orang lain. Jadi sangat banyak coping skill ni yang kita boleh ajar pada pelajar, tapi yang pengurusan masa, bagaimana mengurus diri, bagaimana kita akan menguasai teknik-teknik pembelajaran. Sebab tu kalau di sekolah, sebenarnya banyak pelajar yang tak boleh kuasai pelajaran sebab mereka tak dapat menguasai teknik pembelajaran online tu. Teknik pembelajaran online sangat berbeza dengan teknik pembelajaran face to face. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kuasai teknik pembelajaran online tu sebenarnya dia sangat bagus. Dia sangat excellent sebenarnya, ya.
Jadi sebab tu kalau kita tanya pelajar, apakah teknik pembelajaran mereka? Ramai orang tak tahu. Ini adalah eksternal. Jadi pusat kaunseling kena ajar ni. Ya? Jadi pelajar tahu macam mana nak buat mind map, macam mana teknik pelajaran visual, audio, kinestetik, macam mana untuk buat nota. Dalam buku teks tu, sorry to say, dalam buku teks tu kalau ada 200 page, kebanyakannya itu bukan benda penting yang masuk exam. Ya. Yang masuk exam tu sikit saja. Yang lain tu sebenarnya tak perlu baca pun tak apa. Tapi kena bacalah. Jadi apa teknik pembelajaran orang cemerlang? Teknik pembelajaran budak cemerlang yang berjaya satu saja. Buat soalan tahun lepas, latih tubi soalan tahun lepas, buat soalan tahun lepas, latih tubi soalan tahun lepas, buat soalan tahun lepas, latih tubi soalan tahun lepas. Semua 10 tahun soalan tahun lepas semua dia buat. Dan akhirnya bila dia buat semua soalan tahun lepas, dia latih tubi 10 tahun soalan tahun lepas dan akhirnya terkeluar daripada mulut dia sendiri, semua soalan tahun lepas dia boleh jawab dengan baik. Dia cakap saya begitu, straight A, confirm. Sebab soalan ni bertukar-tukar saja. Itulah antipati dia. Jadi kaedah pembelajaran tu, jadi ingat tadi, tapi kaedah pembelajaran, teknik pembelajaran, kalau kaunselor ajar pada pelajar, pelajar tak hargai kecuali kita kukuhkan intrinsic motivation dulu. Iaitu bagaimana kesedaran, bagaimana kenapa saya perlu belajar dan bagaimana kukuhkan motivasi dalaman, matlamat diri, matlamat keluarga, matlamat kerjaya. Bila dia dah berkembang, dah bercahaya, sebenarnya dalam psikologi, pelajar tu sendiri akan pergi cari skill-skill ni, coping skill ni, teknik belajar, ya, teknik membuat nota, latih tubi tu, ya. Sebab tu intrinsic motivation ni sangat penting dan kita kukuhkan dengan extrinsic motivation. Dan sangat banyak benda yang kita kena bantu pelajar sebab banyak pelajar dia perlu guide. Maka kita kena guide dia dan terus bantu dengan penuh kasih sayang. Dan Tuhan jadikan kita daripada bayi, daripada kanak-kanak, dewasa, akhirnya semakin tua, berkedut dan mati. Itu semua kefitrahan. Setiap orang lahir, tua dan mati. Sebab apa? Supaya sebab mesej Tuhan ialah supaya kita sedar bahawa hidup ini perlu dihargai. Hidup ini perlu dinikmati dan hidup ini perlu berbuat baik. Sebab akhirnya semua jasad kembali pada tanah. Ya, dan roh kembali kepada Tuhan yang Maha kasih sayang. Jadi selagi kita ada nyawa, maka kita akan terus berbuat baik. Selagi kita diizinkan untuk mengajar, untuk bantu, kita terus bantu. Ya. Okey. Okey, baik Prof. Terima kasih atas penerangan sebentar tadi. Baik, berbalik kepada apa yang Prof telah bincangkan ya pada awal-awal tadi, iaitu ubah setting pemikiran yang baru ya Prof. Bagaimana untuk seseorang itu mengubah setting pemikirannya? Mungkin orang ni berbeza, ada yang dia boleh ubah secara terus ya, ada yang dia boleh terima dan dia daripada negatif kepada positif itu dia boleh ya beradaptasi dengan situasi begitu. Namun ada setengah orang tidak boleh begitu Prof ya. Jadi kita tahu orang ni berbeza-beza cara pemikiran dia. Jadi adakah cara ataupun bagaimana untuk seseorang itu lebih mudah untuk dia terima ataupun dia berubah daripada yang negatif itu kepada yang positif? Okey, terima kasih. Saya sangat suka soalan utama ni tu. Itu soalan level tinggi tu. Itu soalan level tinggi tu Okey, sebab tu kita kena sedar dalam kehidupan ini Tuhan jadikan manusia ini berbeza-beza. Kita tak sama dari segi pemikiran, perasaan kita, tahap pendidikan dan kesedaran dia. Sebab itu tujuan dia ialah setiap orang akan menjadi terapi diri dia sendiri. Setiap orang akan jadi motivator kepada diri dia sendiri. Akhirnya jadi motivator pada orang lain. Tapi untuk sampai ke tahap itu, kalau masyarakat umum kebanyakan ada orang yang bila dia nampak negatif, dia boleh dapatkan hikmah sendiri kejadian itu. Lepas tu dia rasa bersemangat, dia rasa sedar dan dia lepaskan semua benda-benda negatif dan dia terus nikmati kehidupan dengan baik. Maksudnya dia sendiri memandang secara positif, dia betulkan pemikiran dia buang benda-benda yang tak betul, yang salah dan sebagainya untuk nikmati kehidupan. Dia buat sendiri. Orang ni bagus, dia banyak kesedaran, dia banyak baca, ya, dan dia banyak belajar daripada pengalaman dia, dan dia banyak berfikir. Sebab itulah kehidupan ni sebenarnya apa yang kita perlu ajar pada generasi kita bukan menghafal.
Kita ramai sangat orang suka sangat aspek menghafal. Sebenarnya kita bukan nak ajak generasi kita menghafal. Apa yang kita nak ajak ialah generasi kita mesti tahu menggunakan pemikiran, mengawal pemikiran, mengoptimumkan pemikiran, menganalisis. Itulah kesempurnaan jiwa. Itulah sebenarnya yang betul-betul yang kita nak, bukan just the power of repetition tu, ya. Okey. Sebab tu orang yang banyak berfikir, banyak mengkaji, orang yang banyak mengaplikasi dia praktis, dia akan dapat buat dengan sendirinya. Tetapi jika tak boleh, contohnya kematian orang tersayang, ataupun dia lemah dalam peperiksaan, ataupun dia rasa dia tak pandai matematik, maka kalau dia tak boleh buat sendiri, maka dia perlu orang signifikan untuk bantu dia. Jadi orang signifikan yang perlu bantu siapa? Mak ayah dia. Ya. Contoh dia balik rumah, mak saya tension hari ni, saya tak boleh buat matematik, saya bodoh matematik. Tak apa. Walaupun Ali tak pandai matematik, tetapi Ali kena ingat jika Ali berusaha berterusan, nanti Ali mesti boleh berjaya. Semua benda susah pada mulanya, tapi akhirnya akan jadi mudah selepas kita mencuba banyak kali. Tak apa, mak bantu, dia pun faham. Oh, betul. Saya susah sebab benda ni benda baru. Bila saya praktis, saya usaha, lama-lama akan jadi mudah. Lama dia cakap, mak, betul lah mak, saya dah pandai matematik, saya dah tahu. Benda ni susah mula-mula saja. Maksudnya, siapa yang bantu dia? Individu signifikan. Sebab tu individu signifikan, kita sokong, kena support. Jangan individu signifikan pula, sebab signifikan ni masih penting. Jangan pula individu signifikan yang merosakkan yang balik. Kau memang bodoh. Dah lah bodoh, baik jadi lembu. Tak boleh. Orang penting tak ada cakap begitu. Ya. Dan juga individu signifikan cikgu. Cakap macam tu. Ya. Kawan-kawan rapat dia. Ya. Cikgu, kaunselor cakap tak apa. Kalau tak faham, nanti cikgu akan terangkan sampai faham. Ya. Mula-mula kita buat benda yang mudah dahulu. Lepas tu nanti dah faham ni pergi sini. Ya. Jadi lama dia boleh faham. Tapi ada orang yang dia tak ada orang signifikan ni. Kesian. Kita kena akui dalam masyarakat tak ada orang tak ada yang orang signifikan boleh sakcik boleh pemikiran dia. Dan kawan-kawan ni pun banyak negatif. Ya. Sebab itu orang yang bertanggungjawab yang ada peluang kena bantu. Sebab tu kaunselor, psikologis, cikgu-cikgu buat program, ya. Kalau seorang tu mungkin ambil masa buat program ramai-ramai, betulkan balik pemikiran dia, ya, supaya dalam ramai-ramai 100 orang tu 50 orang tu sedar juga, ya. Dan kalau tak boleh juga, maka dia kena dikenal pasti ataupun sendiri nak pergi jumpa kaunselor, terapis, ya. Sebab itu bagi masalah, ada orang boleh selesaikan masalah dia sendiri. Ada orang dia cerita pada mak dia, kekasih dia, selesai. Ada orang cerita pada mak kekasih tak selesai, dia kena jumpa kaunselor. Kaunselor akan bantu selesaikan, susun balik. Dia satu proses yang sistematik dan terancang. Dan ada ketika kaunselor pun tak boleh selesaikan sebab dia dah teruk, dia kena jumpa doktor perubatan. Saya kata kena bagi ubat pula. Jadi maksudnya proses untuk menolong membantu itu perlu berterusan dan berbagai supaya setiap orang yang lemah pun dapat bantuan. Yang cemerlang teruskan dia cemerlang. Yang sederhana kita kukuhkan lagi dengan berbagai pendekatan lain. Okey, Utamanis, sampai tak mesej tu? Baik. Terima kasih ya. Baik Prof, sampai ya. Apa yang saya faham di sini adalah jika seseorang itu tidak mampu untuk mengubah pemikirannya secara sendiri, dia perlu bergantung ataupun perlu meminta bantuan dengan orang yang signifikan terhadap dirinya ya. Ramai ya orang signifikan di sekeliling ini, sama ada ibu bapa, keluarga, kawan-kawan, guru-guru. Jadi orang signifikan itu memainkan peranan yang penting lah dalam membantu seseorang itu mengubah setting pemikirannya. Betul Prof? Betul. Okey, terima kasih Prof. Baik, Syafarudin mengingatkan kita Prof ya, masa tinggal 3 minit saja lagi. Baiklah, terima kasih lah ya atas perkongsian yang diberikan oleh Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi, dan beliau telah memberikan kepada kita
tentang bagaimana untuk kita berhadapan dengan masalah yang kita hadapi pada ketika ini, iaitu pandemik COVID-19 ini yang mana akan berubah ataupun bergerak kepada endemik, dan bagaimana kita untuk berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini pada masa akan datang. Apa yang saya suka dengan perkongsian sebentar tadi adalah masalah yang kita hadapi selama lebih kurang 2 tahun ini akan menjadikan kita lebih kuat, akan menjadikan kita lebih berpengalaman, dan jika kita menghadapi masalah-masalah seperti ini pada masa yang akan datang, kita telah bersedia dan kita telah tahu bagaimana cara untuk menghadapinya dan bagaimana cara untuk kita menangani masalah-masalah seperti ini. Betul ya, Prof? Begitu? Betul. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Baiklah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan guru dan juga pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Daerah Sempurna yang bersama kita pada pagi ini. Kita telah selesai slot pertama perkongsian daripada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah, Jabatan Psikologi dan Kaunseling, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih sekali lagi kepada Prof atas perkongsian sebentar tadi ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Perkongsian yang hebat, Prof. Terima kasih jemput saya. Seronok dan bahagia saya dapat share ilmu. Lepas ni kita dengar tu Haji Mokhtar pula. Terima kasih Prof. Tahniah. InsyaAllah nanti banyak Haji belajar. Okey, baik. Terima kasih ya. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru sekalian, seterusnya kita akan